Okey, selamat petang selamat datang ke Lorong 4. Jadi hari ini kita ada sedikit taklimat berkaitan dengan safety and health Jadi boleh tengok kat depan ni safety and health, dan juga kita cover kita masukkan juga kalau pasal COVID-19 Jadi pasal ini adalah legal requirement maksudnya yang ini dah masuk dalam Akta Pekerjaan 1944 yang mana adalah tugas employer mengadakan latihan untuk bekerja. Jadi dekat pihak Lorong 4 kita buat latihan training ni setiap 2 tahun sekali untuk setiap orang bekerja. Termasuk kali orang-orang yang baru lah. Jadi kedatangan orang-orang baru memang penting sebelum dia memulakan tugas harian anda ataupun job training dekat operasi dalam production ataupun dalam office ke jadi memang keperluan wajib untuk dia hadiri taklimat keselamatan kesihatan dulu terlebih dulu sebelum memulakan operasi jadi yang perlu ingat pula. Jadi kita tengok kita punya taklimat hari ini. Jadi sekadar pengenalan kepada anda, mungkin anda tak diwawarkan tentang taklimat kat tempat lama, saya tak tahu sama ada tempat lama ada buat training macam ni atau tidak. Jadi kita sama-sama tengoklah dekat yang punya maklumat yang ingin disampaikan kepada pekerja lah, kurang-kurang lebih keluar habis daripada taklimat yang ada safety berkaitan dengan safety. Jadi sekurang-kurang bila nak masuk kerja tu dah tahu apa yang boleh dan tak boleh dilakukan sepanjang kerja daripada pagi sampai petang. So itu dia. Jadi sekadar pengenalan pengenalan tentang safety, pengurusan safety di luar maksudnya di Malaysia, negara kita lah Malaysia kan. Jadi kita ada satu badan yang memantau semua factory atau kilang-kilang yang berada di dalam Malaysia. Semua sektor lah, perkilangan, office. Jadi ini satu badan yang memantau lah segala operasi dan pelaksanaan kita yang kita jalankan dari segi pengurusan safety and health lah. Jadi inilah dia punya badan yang memantau, iaitu DOS ataupun JKKP Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan. Jadi di dalam DOS ni, jabatan ini dia ada dua akta yang kita perlu guna pakai jadi ini memang wajib kita rujuklah ke dua akta yang ada. Jadi akta yang pertama ni berkaitan dengan Akta Pekerjaan Keselamatan Pekerja. Ini OSHA 1944 ni untuk pekerja lah untuk employees. Dan yang satu lagi kita rujuk kepada Akta Kilang dan Jentera. Jadi di dalam kilang kita ini ada kita dua yang boleh diguna pakai untuk kita rujuk tentang pekerjaan yang saya beritahu tadi, dan satu lagi untuk kilang yang kita duduk sekarang lah, dan mesin-mesin yang kita pakai. So ini punya organisasi lah. Jadi ini adalah salah satu kehendak yang penting dalam pelaksanaan OSHA 94 dalam melaksanakan pekerja-pekerja supaya selamat dan sihat. Jadi apakah dia punya kehendak dia? Jadi ada terdapat beberapa section. Kalau sini tidak section lah. Jadi kalau dalam bahasa Malaysia-nya dipanggil peraturan yang kita laksanakan mengikut OSHA 1944. Kalau kita tengok akta yang peraturan yang kita pakai adalah ada beberapa. Jadi kalau kita lihat yang pertama ni adalah berkaitan dengan peraturan 15 ni Jadi ini adalah untuk berkaitan dengan tanggungjawab employer. Jadi pekerja kena tahulah apakah tanggungjawab employer secara am. Jadi itu nanti saya akan beritahulah punya tanggungjawab employer apa dia. Dan yang kedua ni berkaitan dengan keperluan kita nak adakan safety and health policy. Jadi untuk pengetahuan, polisi ni adalah satu statement, kenyataan satu kertas yang kita tulis yang mengatakan kita punya employer lah, majikan, tanggungjawab dia untuk nak pastikan pekerja selamat dan sihat. Itu yang penting dalam polisi. That's why dalam section 15 16 ni penting, sebab kalau company kita dah lebih daripada 5 orang contoh macam pekerja kita sini dah lebih daripada 200 orang. Jadi keperluan untuk membuat satu polisi company kesihatan itu adalah wajib. Dah lebih daripada 5 saya beritahu tadi jadi itu pentinglah, sebab yang ini bernilai ini berapa? 50,000 2 tahun penjara. Kalau didapati pihak DOS yang jabatan tadi datang
datang untuk memantau dekat kilang ni, tengok ada sertifikat polisi ni kat mana, dan dia boleh bagi satu surat notis pembaikan kepada pihak kilang. Jadi moralnya saya tak beritahu, polisi ni faham kan? Polisi ni adalah satu peraturan, a set of rule, satu peraturan yang nak pastikan pekerja tu selamat dan sihat. Tu cara ni lah, itu polisi satu peraturan member. Dan yang ke-24, ini peraturan 24 ni adalah tanggungjawab employees ataupun tanggungjawab pekerja. Anda sebagai seorang pekerja, saya sebagai seorang pekerja di dalam premis 24. Jadi apa yang kita perlu buat dan tak boleh buat. Ni saya beritahu tadi lah selepas hari taklimat ni, jadi kita tahu dapat jadi sekurang-kurang informasi yang terkini lah. Okay. Dan section 30 ni adalah kita perlantikan ahli jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Keperluan ahli jawatan kuasa ni memang penting, dia memang dah ada dalam section 30 ataupun peraturan ke-30. Jadi dengan number of employees ataupun jumlah pekerja di dalam kilang ni lebih daripada 100 orang. Bila nak lantik jadi adakan satu komiti, kena ada 40 orang dan lebih. Jadi dah lebih kan, maksudnya kan, cara tak langsung kita kena adakan ahli jawatan kuasa ni. Nanti kita tengok sama-sama apakah ahli jawatan kuasa tu, siapakah dia. Jadi anda kenal orang tu lah selain daripada saya. Jadi saya merangkap safety officer dekat kilang ni lah. Jadi kalau ahli jawatan kuasa tu adalah penolong saya lah, kalau saya tak bertugas di dalam kilang. Kalau jika ada berlaku kecemasan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan. So itu untuk section 30 Dan section 32 ni berkaitan dengan last kali pasal laporan. Laporan kemalangan, notification lah. Kita laporkan sebarang kemalangan ataupun dan satu kita panggil hazard report ataupun laporan hazard. Sebab saya tekankan pada laporan hazard berbanding dengan laporan kemalangan. Nanti kita tengok sama-sama apakah hazard dan kemalangan, perbezaan antara dua ni lah. So inilah sebenarnya kehendak-kehendak yang dalam usaha 1994 lah. So ni section 15 yang beritahu tadi lah, apakah dia punya tanggungjawab employer. Sebab saya cakap salah satu important ni, penting tadi, dalam satu keratan polisi itu dah mengatakan dalam section 15 ni lah, ini yang mengatakan dia punya komitmen nak pastikan pekerja selamat dan sihat, tiada berlaku kemalangan, betul tak? Jadi daripada polisi tu kita nak pastikan bila dah cakap satu kenyataan tu secara tak langsung, kita kena tengok betul-betul lah, pasti pekerja bila dah bekerja dengan selamat, dia kena sediakan PPE remember PPE, peralatan perlindungan diri PPE kan, yang contoh saya tunjuk kat depan tu lah. Ada keselamatan, ada earmuff, semua tu adalah PPE yang tidak dibayar, tak perlu dibayar untuk kerja lah, secara percuma kamu dibagi sebab kita nak pastikan anda selamat dan sihat. So itu dia punya tanggungjawab employer. Boleh tanggungjawab employer So ini ni. Dan ini adalah dia punya keterukan tindakan daripada pihak JKKP dah. Bila mana kalau employer gagal patuh pada sebarang kehendak perundangan yang adalah, terutamanya dalam memenuhi tanggungjawab employer tadi lah, section 15 tadi kan. Dia dapat penalti pada JKKP lah. Ini bila mana dia tak mengadakan tempat yang selamat, jadi dah ada section 15 ni. 25,000. Ini salah satu yang perlu kita beri perhatian secara serius berbanding dengan sebelum ni. Sebab kerajaan dah ambil tindakan tegas sekarang lah berbanding dengan sebelum ni. Sebelum ni memang very tolerate kan. Jadi sekarang dah tak ada tolerate lagi dah. Dia memang dah start tahun 2021 onwards sebab ini sangat selaras dengan JKT punya master plan 2025. Jadi memang dah very stringent dia punya pelaksanaan. So ni yang dia lakukan kepada pihak sektor-sektor kilangan yang tidak menjalankan tanggungjawab dia. So ni dia. Ini tanggungjawab yang majikan yang saya cakap section 15, apa dia tanggungjawab dia. Secara am tadi saya beritahu lah, tapi yang detail dia secara menyeluruh ni dia. Latih pekerja dalam setiap bidang. Ni lah
Salah satu bidang apa adalah safety and health. Cara teori berbelas sebab anda akan masuk dalam operasi kan. Jadi setiap operasi yang kita lakukan ada berkaitan dengan masalah keselamatan dan kesihatan. Jadi ini yang saya nak maklumkan dalam kelas hari ini kan. Jadi sekurang-kurangnya bila keluar nanti, ini tak dibuat. Jadi anda kena kesesuaikan dengan aktiviti yang ada dalam bidang ini. Mungkin aktiviti yang kat sini berbeza dengan tempat yang sebelum ni kan, betul tak? Tak sama kan? Jadi sini ada dia punya peraturan ni. Sana mungkin ada peraturan yang berbeza dengan proses diorang. So itu yang beza lah dalam tanggungjawab majikan. Okay, dari ini section 24. Ini adalah tanggungjawab anda sebagai seorang pekerja. Jadi termasuk saya seorang pekerja kan. Jadi apakah dia tanggungjawab anda sebagai seorang pekerja? Jadi to care for safety and health of himself and others. Maksudnya berikan perhatian pada diri sendiri dan orang lain. Maksudnya rakan semua kan, pelawat-pelawat ataupun kontraktor yang berada dalam persekitaran kita, tempat proses kita. Jadi kita kena beri perhatian berkaitan dengan safety and health. Kalau ada sebarang keadaan tak selamat, ada tindakan tak selamat, cara tak langsung kita buat apa? Bila dia cakap kita beri perhatian, adalah tanggungjawab pekerja itu melaporkan, betul tak? Memberitahu kepada pihak majikan atau pihak superior anda untuk mengelakkan sebarang kemudaratan ataupun kemalangan berlaku pada pihak yang terbabit. Jadi untuk pertama anda, kita punya kempen kemalangan dah semakin hampir. Termasuk dia akan berakhir lagi beberapa hari lagi dah, lagi 2 minggu kot. Sebab kita punya kempen sampai 31 hari bulan ni. Tak bermakna kempen ni tamat itu saja. Dia akan perlu kita constant. Maksudnya continuous lah sampai bila-bila lah. Jadi yang penting kita target adalah zero kemalangan. Remember, kita punya sini adalah zero kemalangan, tapi target dia adalah untuk pihak Yongfat tahun 2021 adalah targetnya 18 cases. 16 case dekat sini 16 case Jadi setakat ni kes yang kemalangan berlaku adalah sebanyak 10 kes sampai hari ini lah. Jadi kita dah berapa hari nampak gayanya kalau betul lah kalau tak ada masalah daripada orang baru dan orang lama boleh menjalankan kerja dengan selamat dan sihat. Jadi saya yakin kita boleh capai target tahun ini bawah 16 kes. Itu untuk tahun 2021. Itulah berita yang mungkin akan terjadi kelak lah. Saya akan buat announcement pengumuman yang terdekat pada tahun bulan ni lah. Kes itu yang akan terjadi lah. So ini moralnya itulah. Jadi nak mengelakkan kemalangan, jadi kita perlukan sokongan dan tanggungjawab ownership lah kepada setiap pekerja masing-masing. Jadi masing-masing ada tanggungjawab terhadap safety and health dan memastikan kerja-kerja yang kita lakukan tak memudaratkan, tak mencederakan siapa-siapa dan diri sendirilah. So itu yang kita nak dalam section 24. To care for safety and health of himself and others. Dan anda juga kena bekerjasama dengan employer, dengan majikan. Kalau ada sebarang apa-apa isu kan berkaitan dengan safety and health, boleh rujuk kepada pihak superior dan kita wawarkan pada pihak atas sana kalau rasa anda ada yang membuat kerja yang menyebabkan anda tak selamat ataupun tak menyihatkan. Memang ada kes-kes berlaku dekat sini lah sepanjang saya berada dekat sini. Okay? So itu yang ketiga ni, memakai. Dia cakap to wear all given PPE ni adalah memakai peralatan perlindungan diri, PPE kan. Ini dia cakap. Nombor 3 ni penting satu cabaran kepada anda juga bila masuk dalam sektor industri heavy crane sebab the most significant yang maksud dia yang paling berat adalah pemakaian topi itu dengan kesedaran yang tak begitu sejuk sekarang kesedaran kita paling panas tahun dah masuk kan, faham kan. Jadi itulah challenge, cabaran kepada anda dan cabaran kepada saya sebagai safety practitioner yang mewakili pihak majikan untuk memastikan anda comply, patuh pada kehendak perundangan. Jadi sebab itulah dalam section 4. Sebabnya kenapa saya tekankan pasal pemakaian PPE ni? Sebabnya kenapa?
dah ada kes-kes yang dia masuk mahkamah. Setakat sebelum ni tak pernah lagi kita masuk mahkamah. Kes-kes yang masuk mahkamah cuma kita buat dalam internal, masuk dalam kilang Leong Kuat saja kita buat dia punya tindakan lah selepas kemalangan ni. Tapi ini kalau terjadi dah jadi kes berat, dah jadi masuk court pula, pekerja tu disabit, kenakan penalti. Itu lah sebab tak pakai PPE. PPE tahu tadi kan, personal protective equipment, tak pakai PPE yang diarahkan. Berapa tu maksimum? Maksimum adalah RM1,000, penjara 3 bulan. So itu yang nyata lah. Tapi memang dah terjadi dah. Ada seorang pekerja, banyak sekarang dalam website, banyak pekerja-pekerja yang kena penalti. Tapi anda mungkin boleh buat rayuan bila kena charge penalti ni lah. Sebab maksimum RM1,000 kan. Jadi orang ni kena, yang kalau ikut dalam website ni berapa? Kena RM800. Jadi kalau boleh kita tak cuba elakkan benda-benda macam ni lah, okay? Sebab benda ni tak susah kan. Cuma kita bila arah pakai jadi tak payah nak tak pakai lah, orang tu hotai lah, kerja lama lah, jadi masalah kan. Jadi jangan ikut orang, kena ikut arahan. Penting dua kata aduan, arahan dengan ikut orang. Mana nak? Ataupun ikut kawan. Selalu orang kita ni suka ikut kawan. Dipengaruh dengan kawan, bukan dipengaruh dengan keadaan persekitaran dengan undang-undang yang disetkan, maksud dilaksanakan di dalam kilang itu. Jadi itulah cabaran yang saya hadapi. Okey, boleh sepanjang bertugas dekat sini lah, harap-harap dapat compliant lah, patuh pada sebarang denda yang dikenali. So ini pasal pemakaian PPE. Dan juga sebarang arahan matters, sebarang arahan yang dikeluarkan sebagai memo, kena ada memo kan. Inilah yang kita hendak pekerja faham lah, pasal tanggungjawab pekerja. Boleh tanggungjawab pekerja jadi kena pegang betul-betul ni. Okay. So ni pasal section 24. So jadi ini adalah dia punya tujuan taklimat yang kita hari ini tadi, hari ini anda datang. Ada tak? Dia punya ultimate dia punya matlamat dia utama senang memastikan anda memudayakan cara kerja yang selamat dan sihat. So itu, jangan anda diam sajalah, ataupun anda buat kerja je walaupun dia memudahkan, diam. Jadi masalah. Jadi sepanjang saya bertugas ini banyak kes-kes yang pekerja tak wawarkan sebarang masalah diorang kan, biasa buat kerja kan. Jadi apa yang saya tengok kat sini nak share lah tentang data-data pekerja yang sakit setiap bulan kan. Jadi saya nampak pekerja dekat keseluruhan dari signifikan yang ada, kebanyakan mereka sakit otot. Dia cakap sakit otot, kilang kita ni buat kerja berat kan, betul tak? Heavy duty kan, angkat besi kan, betul tak? Jadi masalah sakit otot tu asal datang daripada, wujud utama daripada yang barang-barang yang kita mengangkat, manual handling penyangaan yang barang-barang yang kita angkat. Itulah salah satu faktor utama menyebabkan sakit otot. Dan kedua pasal kesihatan diorang lah. Dua lah yang kena jaga lah. So ini yang saya nak tekankan lah. Kalau pengendalian tu yang memudaratkan, jadi secara tak langsung anda kena rujuk ataupun kena lapor pada pihak yang berkenaan lah. Ini yang saya nak. Banyakkan kadang-kadang dia orang diam. Bila kita tanya, barulah dia jawab tanya ini, bagi tahu itu kan. So itu yang saya bagi tahu awal-awal lah. Jadi jangan diam benda ni, kita boleh usulkan kepada pihak yang berkenaan. Okay, jadi inilah yang saya nak untuk semua pekerja, tekankan segala aktiviti yang dilakukan perlulah berfikir secara waras. Tindakan sama ada boleh buat tidak. Kan? Jadi kena fikir dulu baru buat. Jangan dah buat dah kena baru nak fikir. Tak nak kan? Kita kena fikir betul. Ataupun kita ikut SOP yang sepatutnya, ataupun ikut arahan yang dibantu oleh pihak supervisor. Macam mana kita? Sebab kita dah masuk dalam tempat orang, betul tak? Kita kena ikut cara dia kerja situ kan. Jadi masuk rumah orang mestilah ikut cara dia. Jangan ikut cara sendiri. Itu kita nak kan. So ni dia punya ni. Dan yang satu yang saya cakap tadi, hazard. Hazard dengan kemalangan. Jadi bukan satu perkataan benda yang sama Jadi macam saya cakap tadi, kemalangan adalah perkara yang dah berlaku. Tapi hazard adalah satu perkara yang potensi saja.
Dia ke arah kemalangan. Itu beza dia. Okey, kemalangan dia adalah hasil. Hazard adalah potensi ke arah hasil tadi. Tu ke arah. Jadi dia tak jadi betul lah. Jadi ini yang penting. Tu saya cakap tadi, kita laporkan hazard berbanding dengan kemalangan. Jadi kalau kita laporkan hazard yang keadaan yang tidak selamat ataupun tindakan yang tak selamat, kita boleh kawal, kita boleh bendung balik, pantau dia supaya tidak berlaku yang memudaratkan atau merosakkan barang-barang hilang. So yang itu yang saya nak pekerja tu budayakanlah cara kerja selamat tu constantly lah, maksud dia cara constant, bukannya on off. Nampak saya datang baru nak penting selamat. Tak nampak datang buka semua. Okey, hari Sabtu Ahad bebas, macam tu. Saya tak nak. Jadi ini yang, tapi inilah yang nyata, kenyataan yang selalu saya perlu selalu peringatkan kepada semua pekerja lah yang terjadilah sekarang. Jadi kita buat kerja, kita fikir, bila saya kata fikir secara waras, adakah aku perlu buat, tak buat. Kita fikirkan, jangan ikut orang, jangan ikut kawan, semua tu kita buang. Perkara itu kita buang, tapi kita ikut pada arahan yang dilakukan, yang daripada pihak company lah ataupun SOP. Dia suruh pakai TV, dipakai TV. Kalau rasa panas, buka sekejap, jangan buka selamanya. Nampak saya dah cakap ramai datang habis, kena pakai. Jadi itu yang selalu terjadi bila saya buat spot check. Ada saya hilang, BP hilang. So itu saya tak nak. So ni yang kita punya ultimate lah, pelamat dia. Sebab kita nak pastikan zero kemalangan ni menjadi kenyataan di Leon 5 sebagai rekod pencapaian dalam sejarah Leon 4 lah. Sebab asalnya Leon 5 permulaannya memang banyak kadar kemalangan ni. Kalau anda lihat nanti saya bagi lebih track performance ni, kita tengok selama lebih memang tinggi Jadi itulah saya rasa tak ada masalah. Walaupun hilang dia memang kotor secaranya kan. Tapi kalau keadaan kerja dia buat kerja dengan selamat dengan betul-betul, saya rasa tak mustahil kita boleh dah kekalkan kosong. Jadi berbanding dengan betul saya beritahu tadi pasal kadar kemalangan yang kita dapat capai kan. Setakat ni baru 10. Berbanding daripada yang asal 47 kes. Track dia kan turun 10. Jadi mana tahu kita turun lagi tahun depan, semua orang memang dah membudayakan kerja selamat dia, dan sampai akhirnya kita dapat cecah kosong, tak ada kemalangan. Jadi ini pada rekod-rekod yang saya lakukan dulu pada kilang-kilang yang lain pada pengalaman saya, memang satu yang kenyataan. Jadi saya ada satu company yang saya buat track 3 tahun berturut-turut, zero accident, tak ada kemalangan. Tapi saya buat pelaksanaan tadi kan, saya buat tadi hazard punya campaign, hazard report tadi lah. Itu kita dah buat tu. Satu benda yang saya dah lakukan, dah tahu lah. Jadi memang benda tu memang bagus, memang terbaik, efektif kalau kita buat hazard punya pemantauan berbanding dengan kemalangan yang selepas kemalangan kan. So ni punya selamatan. Dan ini kenapa selamat dan sihat penting, sebab kita nak jaga benda-benda ni fungsi. Kenapa? Sebab nak cegah kemalangan. Kita ada dua kan, safety and health. Kita nak cegah daripada kemalangan. Yang health tu adalah kesihatan, penyakit pekerjaan. Bila saya cakap penyakit pekerjaan, apa jenis-jenis penyakit pekerjaan di dalam kilang Tiongkok? Kita menghadapi masalah pendengaran, betul tak? Kita ada terdedah pada bunyi bising, ataupun kita ada terdedah dengan kontak dengan bahan-bahan kimia yang kita gunakan. Contohnya spray, betul, aerosol yang cat-cat semua tu kan. Kita ada terdedah dengan bunyi bau chemical tu. So itu yang termasuk dalam penyakit pekerjaan. Tahu bila cakap penyakit pekerjaan tu dah contoh dah, sakit telinga, sakit badan, yang sakit otot tu masuk dalam penyakit pekerjaan. Dia yang kita buat tadi dah, kalau kita cara salah. Dan ini mengurangkan masalah di tempat kerja. Ini salah satu lah. Banyak kadang-kadang yang troublemaker lah. Banyak kerja yang saya cakap selalu skip proses tu lah, yang selalu buat kerja dengan tindakan yang tak selamat. Itu yang saya nak elakkan pekerja tu lakukan. Jadi ini salah satu yang saya cakap tadi, polisi. Jadi kat mana polisi?
Anda tahu tak berada kat mana? Jadi saya beritahu anda, polisi kita ada berada dekat kat luar tu, tempat waiting unit, ataupun dalam production office atau classified, dekat office spot yang ada besar dekat luar tu, kita ada polisi yang berwarna kuning, kertas kuning, nampak kertas warna kuning menyala tu, itu adalah polisi. Saya asingkan dengan color putih sebab orang tak perasan. Jadi nampak bila tanya pihak JKT datang, polisi anda ada? Ni tuan, ada dekat notice board. Ataupun dalam production office pun ada, kita letak warna kertas berwarna kuning. Jadi kita tanya, apakah polisi anda? Safety and Health dekat Kilang Unified. Jadi anda kena tahu kan, betul tak? Polisi tadi adalah satu peraturan, betul tak? Jadi satu peraturan yang memastikan pekerja selamat dan sihat, tak ada berlaku kemalangan. Itu dia. Ataupun penyakit pekerjaan. Faham So polisi. Jadi banyak polisi tapi model sama je. Matlamat pertama dia asal kemalangan tadi ataupun penyakit pekerjaan tadi. Dan ini pelantikan Safety Committee tahun 2021. Untuk setakat ni masih tak ada lagi perubahan. Jadi ini adalah mungkin tahun depan pun akan masih lagi orang-orang yang sama sebagai Safety and Health Committee di dalam Kilang Unified. Jadi tidak ada wakil majikan dan wakil pekerja. Jadi ada dua bahagian. Kena ada dua bahagian. Ini wakil pekerja, wakil majikan. Jadi anda kena faham, kenali diorang lah. Kalau saya tak bertugas cuti MC ke, jadi anda boleh laporkan kepada pihak orang-orang yang ada. Selain daripada anda ada superior pun boleh, tak masalah. Tak semestinya diorang. Sebab anda ada superior kan, ada leader kan. Jadi anda boleh sampaikan maklumat tu kepada diorang juga, sama dia. So ni dia. So ini adalah emergency response team. Ini emergency response team ni adalah apa? Pasukan pencegah kemalangan, kebakaran ataupun pencegah first aid rawatan first aid lah. Maksud ni yang lihat sini orang-orang yang ni boleh membuat rawatan kalau first aid kalau berlakunya kemalangan itu kemalangan kecil sebelum mereka dihantar ke pihak klinik atau hospital. So dia. Jadi ini hazard yang saya cakap tadi. Hazard tadi adalah sebarang keadaan yang berpotensi berbanding dengan kemalangan tadi adalah hasil dia yang kita fikirkan. Otak kaki semua tu itu ada hasil. Tapi ini adalah dia punya potensi. Sebarang keadaan. So ni. So kita lihat. Kita belajar sama-sama apakah keadaan-keadaan ataupun hazard tadi. Perkataan hazard tadi macam mana nak wujudkan perkataan apa yang kita bayangkan hazard tu. Jadi macam mana nak bayangkan hazard. Jadi ada dua keadaan hazard yang saya cakap tadi. Keadaan tak selamat dan tindakan tak selamat. Jadi dalam keadaan-keadaan yang tak selamat tadi, boleh tak berikan salah satu contoh keadaan tak selamat di dalam gambar-gambar ni? Boleh tak? Mana satu? PPE. Mana satu? Gambar yang mana tu? Semua sekali. Mana gambar yang okey? Saya bagi dua keadaan. Keadaan tak selamat dan tindakan tak selamat. Sekarang saya bagi nak contoh satu keadaan yang tak selamat. Boleh bezakan keadaan dengan tindakan. Mana tu? Nak contoh, nak pastikan anda faham betul. Yang mana tu? Ni. Ini keadaan tak selamat. Sebab dia tak tersusun, betul tak? Boleh jatuh kan? Itu keadaan selamat. Jadi saya nampak anda fahamlah keadaan tak selamat tu. Jadi ini pun salah satu keadaan tak selamat, betul tak? Dia terletak atas ni tergantung kan? Jadi dia boleh kebarangkalian potensi dia boleh jatuh ke bawah kena kepada orang lain, betul tak? So itu adalah keadaan tak selamat. Jadi kalau bila kita merujuk pada tindakan tak selamat, ini salah satu dia lah. Orang yang berdiri di bawah pipe ni kan. So ini adalah satu tindakan tak selamat. Faham dah, nampak dan ini pun juga naik tangga kan, betul tak? Satu tangan. Jadi orang-orang yang bekerja naik tinggi jadi dia punya kewajipan adalah sepatutnya naik atas tangga pakai dua tangan, bukan satu. Dia kena faham tu. So itu adalah salah satu tindakan tak selamat. Dan satu lagi ini menggunakan compress air macam workshop kan, selalu kadang air tak ada.
dia nak keringkan. So ini adalah satu tindakan tak selamat sebab kenapa? Compressed air tu menyebabkan bola angin masuk dalam darah kita. Jadi secara langsung kita tak berapa sihat, jadi darah kita mungkin dihalang, tak lancar. So itu adalah tindakan tak selamat. Okey, ini adalah hazard yang kelas-kelas hazard yang saya beritahu tadi lah. Yang kita tunjuk pada perkara yang saya bincangkan tadi. Hazard adalah keadaan dan tindakan. Daripada keadaan tindakan ni, inilah dia kelas-kelas dia. Kelas fizikal, bahan kimia, biologi, agronomi dan psikososial. Jadi daripada kelas-kelas ni kita bincangkan satu-satu lah. Okey. Jadi dari segi kelas fizikal yang saya beritahu tadi, kita terdedah pada bunyi bising. Jadi untuk pengetahuan dalam kilang ni, majoriti semua tempat kecuali lokasi satu memang bising bila mesin dia jalan. Jadi secara tak langsung penggunaan peralatan perlindungan diri yang PPE tu kan, ear muff ataupun ear plug yang ada atas meja tu diperlukan. Jika perlulah, kena ada lah, kena ada. Kalau tak ada, minta saya lah. So ni yang pasal hazard fizikal lah. Dan anda juga terdedah pada yang terkini. Kita terdedah pada virus, okey? Jadi anda kena faham ada dua jenis. Satu bakteria, satu virus. Bakteria ni biasalah dia ada bakteria baik, ada bakteria jahat. Tapi virus ni memang jahat selamanya, tak pernah jadi baik. Jadi virus ni adalah yang terkini lah, COVID-19. Yang terbaru bukan COVID-19 dah, Omicron pula. Ini yang lagi ganas. Jadi that's why kita perlu kekalkan tiga perkara lah. Tiga perkara. Yang pertama kita pasal pemakaian pelitup. Pelitup muka ni penting kita pakai sepanjang masa. Jika perlulah, kalau ada masalah baru kita buka masalah. Jadi bila kita nak bercakap dengan orang, pastikan pakai pelitup. Kita faham lah. So itu pasal tu. Lagi satu, penjarakan anda dengan rakan-rakan anda kan. Walaupun di kalangan rakan-rakan anda, tapi kita kalau boleh cuba jaga penjarakan tu lah. Takut apa-apa masalah kita tak tahu dia dari mana ke apa kan. Kalau kita yakin tak ada masalah. Tapi kalau kita tak yakin, bila-bila tiba-tiba dia datang, tiba ada kontak dengan orang lain, kita jadi masalah kat situ. So itu penjarakan so itu dan ergonomik Jadi ini masalah pengendalian. Ini yang saya cakap, kerja banyak sakit-sakit otot. Jadi ini dalam kelas ini, ergonomik nama dia. Pekerja melakukan kerja pengendalian cara berulang-ulang, mengangkat benda berat tapi dengan cara yang tak selamat. Betul tak? Kita angkat cara, nanti saya tunjukkan cara mengangkat yang betul lah. So ini dalam ergonomik. Ini yang menyebabkan pekerja sakit-sakit otot. Dan juga kesihatan kedua lah, kedua. Dan last kali anda juga terdedah kepada apa? Stres, masalah kerja lebih masa. Kadang-kadang anda tak berehat, betul tak? So ini masalah dalam bidang tertumpu pada hazard psikososial lah. Jadi ada dua lah, anda stres dalam minda dan fizikal lah. So dua bahagian yang kena. So ini dia hazard. Okey, so ini angka kerja selamat. Jadi mungkin anda berpeluang, saya tak tahu, jam panjang lah. Mungkin anda boleh jadi satu pemandu forklift yang terlatih. Jadi moral saya nak beritahu lah sekadar apa yang boleh dan tak boleh. Jadi nampak kalau orang bawa forklift tu jadi dia bawa forklift seorang, bukannya macam dalam gambar. Kita dibenarkan bawa forklift seorang saja lah, tanpa ada orang lain duduk sebelah. So itu dah salah menyalahi peraturan company. Boleh So ni jadi tak digalakkan membawa forklift berdua-duaan. Sebab kenapa? Sebab kerusi dia satu. Kalau dua okey lah kan, ada tak pinggang semua kan. Ini tak ada satu sebelah duduk sebelah, takut dia tergelincir jatuh kan. Jadi masalah lain. So ni pasal forklift Okey, dan ini gambaran-gambaran kesedaran dalam kilang. Mungkin anda dah buat lawatan dan kerja sekarang, betul tak? Jadi banyak tempat-tempat yang kita boleh kenal pasti sebagai hazard lah. Contohnya kita berada dalam dekat lokasi 5 kan, ke atas pool ni kan. So ini pun hazard, boleh termasuk dalam ni. Jadi kalau kita cara kita
kaki kita kan, betul tak? Dengan cara macam ni dah salah kan, masuk kan. Jadi kita kena cross sini. Bukan ni berlubang, kita duduk atas tu. Memang boleh jatuh kan. Jadi ini yang terjadi sebelum ni. Okey. Jadi ni pasal bahayanya apa? Pendedahan daripada bahan kimia. Jadi anda boleh pakai face mask ini yang betul. Kalau anda dikendaki untuk mengecat, mengecat. Jadi jangan pakai ini yang kita pakai ni. Dia ada filter namanya N95. Ada filter lah untuk kurangkan bau kan. Jadi itu untuk yang terdedah pada bahan kimia. So ini. So ni. Dan juga kalau anda terdedah pada aktiviti yang menggunakan laser atau pemotongan oksi cutting kan, ataupun welding kan. Jadi anda pun ada pendedahan pada mata. Jadi saya tak tahu anda dalam proses mana. Sekarang masuk dalam tugas sama ada jabatan lokasi apa? Kelas 5 ke? Kelas 5. Jadi lokasi 5 anda pun banyak terdedah pada cahaya-cahaya yang terang ni kan. Jadi kalau anda terdedah mesin operator. Mesin operator pun ada masalah terdedah pada cahaya-cahaya terang ni. Jadi kalau perlu minta pada supervisor cermin mata yang sepatutnya yang putih ataupun yang gelap. Itu sebabnya saya tengok kita punya peti rawatan cemas. Dalam peti rawatan cemas tu ada salah satu Optrex, ubat mata lah, bagi kurang kenesaan pada mata tu. Jadi itu yang selalu dipakai oleh pekerja. Kadang-kadang pekerja dia skip, tak pakai cermin mata. Itu jadi masalah mata selalu pedih. Jadi ini tak nak terjadi pada anda. Clear? So ni ni aktiviti memotong memotong besi. Jadi bila memotong besi dengan ni, secara langsung dia menggunakan tangan kan. Jadi menggunakan tangan kena pakai sarung tangan yang diarahkan. Jangan pakai sarung tangan yang biasa dipakai. Yang sarung tangan budi tu kan. Itu adalah salah. Jadi pakai yang ini. Sebab dah ada kes. Pekerja pakai sarung tangan tu 2 lapis. Ingat okey. Bila pakai panas, meletup tangan. Patut ini kena bagi sarung tangan kulit, betul tak? So ini kena fikirkan betul tak aku pakai ini. Jangan pakai saja. Kita fikir dulu So ni. Dan masalah isu kasut dekat di 4. Kita memang ada masalah banyak kasut-kasut. Sebab kita dah banyak buat pembaruan, penambahbaikan kasut. Kualiti kasut ada yang sebulan sekali, ada 6 bulan, jadi terkini sampai 6 bulan. Jadi kita tengah monitor juga kasut-kasut yang ada. Jadi modelnya kalau berlaku keadaan kasut-kasut macam ni jangan lambat-lambat lewat-lewatkan, minta cepat untuk tukar yang baru. Kita boleh bagi. Tak ada masalah. Boleh Jadi nampak rosak ni terus tukar. Jangan dipakai apa yang ada. Sebab dia boleh memudaratkan kalau berlaku dia kemalangan, boleh mendatangkan keterukan lagi pada pekerja itulah. So ni dia. Dan ini aktiviti pendedahan bunyi bising di your flight. Ni yang saya cakap tadi bunyi bising kan. Kita ada metal, expanded metal yang paling bunyi bising sekali kan. Kalau kita dari sini pun boleh dengar ada berjauh kan. So ini kita buat dekat lokasi 5 ni, kat AIDA section. Kita buat welding, blasting semua tu. Jadi memang bunyi bising lah. Dan ini pastikan anda menggunakan PPE yang sepatutnya lah. Facing yang ada kan ni, pelindung muka ni kan, takut kena percikan arka yang ada lah. Ataupun water jet dekat lokasi 5 yang hujung tu kan. Ini memang bunyi bising. Secara langsung keperluan dia ataupun dia plug yang ada tu kena pakai kalau lalu di kawasan itu. Tak jangan fikirkan kita lalu ala sikit saja, tak ada. Bila bawa kena ada bawa spare. Kerana kita ada buat macam pekerja dia akan diberikan macam ni dia plug dia plug macam ni. Anda boleh letak dalam anda punya pocket lah. Setakat ni kita ada berikan pada pekerja dalam bentuk macam ni lah, bentuk dia punya casing ni lah kan. Jadi kita boleh ikat dekat pinggang dan ini yang kita pakai. So ini dia plug yang kita bagi pakai pada pekerja. Jadi tahu tak cara pakai dia ni? Tahu? Pernah belajar macam mana? Cucuk macam ni dia. Cucuk terus. Salah.
Jadi pastikan cara yang betul ya. Jadi kalau nak cucuk salah, jadi tahap bunyi itu masih lagi masuk. Jadi kita masuk kan tangan sebelah ni kan, betul tak? Tangan sebelah ni tarik cuping ni. Tarik cuping ni baru masuk dalam telinga. Betul? Okey, sebelah lagi sama juga. Tarik, cucuk. Bukannya tarik macam ni masuk terus. So ini adalah satu cara yang salah. That's why kita nampak benda macam simple aja. Oh, cucuk telinga. Cucuk lah telinga. Tapi cara tak kena ada masalah. Dan pendengaran, bila cek telinga, kita bulan 1 ni kita ada buat pemeriksaan berkala tahunan jadi anda pun termasuk sekali untuk pemeriksaan bunyi telinga lah, hearingnya tu checking jadi anda pastikan kalau tak ada dekat lokasi ini sebab mesin operator tadi kan, secara tak langsung anda kena dapatkan earplug ni. Okey, minta dekat supervisor ataupun kat saya terus saya beri isu dia punya orang lah dapatkan alat telinga ni. Okey, faham ini pasal bunyi bising. Dan ini keterukan daripada kemalangan yang berlaku dekat Ion 4 lah, belum banyak. That's why saya cakap PPE itu kena pakai sebab kita bukan saja-saja enforce, kita minta pekerja tu pakai sebabnya ada banyak kes-kes yang dah berlaku. Contohnya banyak kes yang melibatkan kepala yang kena empak dengan barang-barang benda-benda objek daripada atas kan. Jadi jangan sangka yang benda yang atas gerak tu tak boleh kena pada kita. Kena kalau kita tak pakai topi, itu yang jadi. Ada kes. Ni kerja kena. Tadi saya minta dia pakai topi pagi tu, petang tu dia masalah. Dia punya hook yang ada jig yang ada tu kan. Dia melibas-libas, tak boleh kawal. Berpintar-pintar dengan tali tu, jadi berlibas kepala dia. Kebetulan dia tak pakai topi dan masalah. So ini yang dah terjadi. Jadi saya cakap berdasarkan fakta, bukan saja-saja kita buat pemantauan tu kan. Jadi anda kena fikirkan benda ni lah. Okay, so ini dekat tempat kerja yang lain lah, dekat lokasi 2. Jadi untuk pengetahuan anda dekat Ion 4 tentang penggunaan jig yang ada untuk mengangkat plate, kita ada beberapa jenis. Satu kita pakai jig yang ada tu macam L tu kan. Jadi yang satu lagi kita gunakan magnet untuk tarik plate. Jadi untuk magnet selalu plate yang kecil-kecil, tapi jig semua plate yang besar-besar. Jadi untuk pengetahuan, kalau anda menggunakan magnet ni tarik contohlah, jadi pastikan dunia permukaan atas ni kan yang nak lekat dekat plate tu sepatutnya kena bersihkan dia, abu-abu, sebab banyak abu-abu besi je lah. Jadi kalau fikir logik, fikir waras kan, betul tak? Kalau abu ni tak dibersihkan, apa jadi? Kita dengan fizikal kita tengok tebal ni, apa jadi? Kita apa yang kita fikirkan kalau kita letak dekat plate yang ada? Dia melekat ke tak? Kurang lekat kan? Jadi kita fikir, oh ya, aku kalau tak bersihkan ni nanti kan jatuh kena masalah pula. Jadi ini yang jadi ni, kita jadi tangan dia hancur. Ada 2 kes berlaku. Satu tangan, satu lagi kaki. Kaki walaupun kita dah ada kasut safety kan, sebab ni kan berat, berapa tan semua tu, pecah tu kasut dia, kaki dia pun hancur dengan mereka dia. Ibu jari dia. Jadi jangan main-main dengan hilang dia 4 sebab semua barang-barang dia semua bukannya kayu semua besi dia, solid metal. Jadi memang berat. Jadi kita fikir secara serius bila buat laku apa-apa kerja dekat dia buat okay? So ni dia punya jig yang saya beritahu tadi lah. Inilah cara dia. Kena betul lah kalau anda berpeluang menjadi operator, crane handler. Jadi inilah cara dia lah. Sebab dia pakai 2 jig dia, bukan 4. Kena betul seimbang okay? Okay. So ni yang kalau anda bekerja di bahagian welder, blasting semua tu, aktiviti grinding semua. Jadi pastikan anda pakai sarung tangan yang sepatutnya. Jadi anda sekarang dalam keadaan job on job training kan. Jadi anda berpeluang pergi section ni, saya tak tahu. Jadi saya harapkan, saya beritahu, ingatkan anda jangan pakai sarung tangan yang kain ni pakai sarung tangan kulit. Takut terjadi ada benda-benda macam ni terlepas. Sebab pekerja ni pekerja baru daripada di lokasi lain, tak pernah bekerja,
tak ada skill lah dalam bahagian yang ni kan, buat grinding kan, tiba-tiba dia minta kerja support, kerjasama lah support dekat session tu, kekurangan orang. So isu-isu dia itu terjadilah kan, salah malangan. Okay, so ini kena elakkan. Okay, ini track record accident sampai terkini saya tak sempat nak betul-betul update betul-betul, tapi saya bagi tahu lah yang terkini adalah 10 berbanding dengan asalnya dulu 47 kes sejarah dia lah. Jadi nampak ada penurunan dan secara terlangsung komitmen pekerja dan majikan itu sama-sama dah ada kesedaran. Itu yang saya nak timbulkan asal daripada dari budaya kerja selamat dan sihat di Dion 5. So begini. So ni akan berakhir pada 31 Disember 2021. Jadi kalau let's say lah, kalau memang track kita 10 tahun depan kemungkinan kadar kemalangan kita punya target tu mungkin kurang lagi daripada yang kita punya target yang sebenar. Kita dapat kes yang ada ni lah sebagai satu kita punya challenge. Jadi untuk ketahuan bila kita buat campaign macam ni kita ada galakan lah. Bukan kita nak enforce, kita nak paksa pekerja je kan, salah tu tak. Kita buat ni ada juga kita bagi reward pada pekerja. Jadi bila kita nak capai, pekerja semua akan mungkin dapat berpeluang dapat satu hadiah penghargaan daripada company. Jadi yang lepas-lepas semua pekerja dapat the bag lah, ada dapat t-shirt lah kan. Jadi tahun ni saya nampak banyak pekerja dah mula minta dicadangkan supaya bagi t-shirt, sebab kita sini kurang t-shirt. Sebab hari-hari pekerja perlu kan. Jadi dia bagi t-shirt satu pasang sekali tiap-tiap tahun sekali satu pasang aja. Jadi bila laku hujan ke apa tak cukup, macam mana? Pakai baju apa? Pakai baju biasa. Jadi itu something image kan. Jadi that's why diorang cadangkan bagi t-shirt. Okay, so ni pasal campaign Okay, dan ini peraturan yang kilang yang perlu anda faham betul-betul lah. Peraturan kilang ni jangan saya cakap saya tak diberitahu, tak ada masa training, tak ada siapa bagi tahu, supervisor tak beritahu kan. Jadi awal-awal saya beritahu inilah dia peraturan yang boleh dan tak boleh. Okay. Yang pertama pasal basikal, sebarang kenderaan lah, tak semestinya basikal lah, tapi saya fokuskan basikal sebab banyak pekerja yang letak basikal di dalam kawasan korporasi. Jadi itu kalau ada kenderaan lain masuk pun memang tak digalakkan. Sebab kita ada tempat yang sesuai untuk diletakkan basikal dan motor kan. Jadi jangan letak dalam kilang, nampak tak cantik sebab kita sistem ada kan. Okay, so itu. Dan satu lagi, kita jangan buang sampah merata-rata. Jadi tolong-tolonglah kita pandang-pandang luar-luar kawasan kita kan, kawasan penjagaan kita, janganlah simpi mainan-mainan kita sampah buang. Nanti ada fikirkan cleaner yang akan tukang kutip. Jangan fikir macam tu kan. Kita ada ingat balik tanggungjawab pekerja tadi kan. Ada tanggungjawab masing-masing kan. Jadi jangan mengharapkan orang lain nak buat untuk kita. Betul tak? Jadi itu yang saya minta kerjasama lah. Okay. Dan satu lagi, banyak pasal no smoking. Dia cakap no smoking ni, kita ada kawasan-kawasan yang merokok Jadi macam dekat Lukas 5, dekat tepi tu kan. Betul tak? Jadi sekarang dengan the latest, ada orang yang ada masalah pasal merokok dekat kawasan tu sebabnya logistik dekat lokasi 5 asalnya dekat logistik tu yang tempat wedding tu kan. Dulu adalah meeting room tingkap tutup. Jadi sekarang masalah sekarang logistik tingkap selalu buka. Jadi bila orang merokok kat situ, apa jadi? Persekerahan udara dia masuk dalam bilik tu kan. Jadi tiap hari dia akan berdepan dengan udara rokok tu sendiri. Jadi itu masalah juga sebab orang yang merokok lebih potensi dia dapat masalah dalaman, tak sihat. Betul tak? Orang yang merokok okey, tak teruk sangat, tapi orang yang menghidu dia tu dia ada teruk. Jadi itulah kita sama. Kalau merokok kita lakukan situ, tapi yang terbaru kita akan pindahkan ke lokasi tempat tembok dulu. Kat depan yang baru siap kan. Kita akan buat satu hubung, kita letakkan pekerja-pekerja merokok dekat situ lah. Ni merokok tak? Tak merokok? Merokok. Dia tak kisahlah orang
anda merokok ke tak merokok, tapi yang pasti anda tahu tanggungjawab merokok tempat tu, dan puntung rokok janganlah buang dalam longkang. Jadi apa yang saya nampak, saya observe beberapa lagi dah, puntung-puntung rokok banyak buang dalam longkang berbanding dengan tempat yang disediakan untuk puntung rokok tak buang dalam tray ni kan. Jadi itu kita elakkan benda-benda juga, sebab ini salah satu daripada topik kemasan, kita punya percakapan yang sihat. Okay. So ni pasal ni. Dan satu lagi pasal topi, yang saya cakap challenge tadi lah, pekerja susah nak pakai topi. Dekat lokasi sini memang banyak juga sama, mana-mana ke lokasi dah, ada yang pakai, ada yang tak pakai, jadi bergantung pada diri masing-masing. That's why, sebab dia pergi pada diri masing-masing, sebab ada tanggungjawab kan. Kalau dia rasa tak ada tanggungjawab, kalau apa-apa hal terjadi, anda ambil risiko masing-masing, sebab dah diberitahu kan. Betul tak? So inilah dia, pakai topi yang sebenar-benarnya, topi, jangan topi yang di sebaliknya. Jadi banyak jenis-jenis yang sebaliknya, iaitu topi biasa, betul tak? So ini topi untuk jalan-jalan, untuk luar, bukan dalam industri, dalam kilang. Pasal kilang kita pakai topi yang ada 3 color sini, warna merah untuk apa? Kenapa kita ada banyak warna? Warna kuning untuk apa? Warna biru untuk apa? Warna putih untuk apa? Tahu tak? Untuk apa? Ada yang beritahu tak? Warna merah ni adalah untuk saya sebagai safety practitioner atau ERP team kan, safety committee. Diorang pakai warna merah. Jadi warna merah. Jadi untuk kuning ni adalah pekerja dalam production. Memang kuning lah. Kalau biru tu nampak orang pakai topi biru masuk dalam kilang tu, dia adalah kita punya pelawat, customer lah, pelawat-pelawat dari luar. Atau warna putih adalah daripada bahagian management. Kita punya CEO, director atau GM, AGM kita kan, dia akan pakai topi warna putih. Jadi kena faham kan, nampak warna biru tu ada masalah. Kadang-kadang pelawat, kadang-kadang daripada jabatan perlesenan ataupun daripada jabatan apa? Jabatan DOS tadi, jabatan keselamatan tadi datang untuk buat pemeriksaan. Jadi secara tak langsung kita dah tahu, orang pakai baju topi tu ada masalah ni, kita kena bersedia sedialah dengan keadaan yang keselamatan. Okey, sorry. Okey, jadi kena lah ikut topi yang ni, dari bawah ni. Okey. Ini pasal laporan Jadi bila cakap laporan tadi, laporan hazard, tapi bila mana laporan tu berlaku, keadaan tu berlaku, kemalangan ataupun hazard tu berlaku, jadi macam mana nak buat laporan? Anda kena pergi ikut aliran proses, aliran yang betul. Maksudnya jangan anda panjat, maksudnya skip, kita jump through pada, maksudnya kita report kepada orang yang atas terus. Salah tu. Kena ikut peringkat level lah. Jadi kalau anda sebagai seorang bawahan, operator kena pada siapa? Pada leader kan. Jadi kalau leader kena pada supervisor. Kalau leader tak ada, supervisor. Kalau tak ada, baru dah pergi pada safety committee saya ataupun safety officer terus saya. Jadi jangan lewat-lewatkan. Kadang-kadang kat sini saya ada rekaman untuk buat laporan, banyak waktu-waktu dalaman lah. Sebabnya kadang report tak disampaikan, itu yang terjadi. So itu lewat sampai, jadi itu yang jadi lewat. Kita nak laporkan kepada badan yang berkenaan. Sini kita ada dua badan yang kita lapor. Satu, kalau saya, Jabatan Keselamatan. Pihak HR dia akan lapor kepada Perkeso. Kalau contoh kemalangan dia lebih daripada 4 hari cuti MC. Kena faham Jadi kalau kat sini, kalau kita lebih daripada 4 dan lebih 4 hari itu, bermakna cara tak langsung kita boleh laporkan kepada pihak Perkeso untuk dapatkan tuntutan Perkeso yang ada tiap-tiap bulan kita tolak dalam bil gaji itu kan. So itulah hak kita yang kita perlu dapatlah. Kalau boleh dapatlah, bergantung kepada tahap keterbukaan yang kita dapatlah. So faham ada dua, Perkeso dan JKP. Okay? Dan MC 4 hari. Kalau 3 hari tak perlu lapor JKP dia. So itu pasal laporan. Okay, dan ini PPE yang ada di dalam Yong Fat, dalam proses PPE yang ada. Contoh macam ni kita ada jenis macam ni. Ataupun jangan macam ni yang saya tunjukkan tadi, ataupun kalau mesin operator kan, jalankan mesin kan, selalunya saya akan cadangkan ataupun saya arahkan orang pakai macam ni.
Sebab kenapa? Sebabnya kalau pakai macam ni susah. Sebab topi kan, betul tak? Nak pakai mana tak boleh kan. Jadi saya ada jenis yang macam ni, attach. Kita attach dekat topi tu lah. Jadi ni kalau orang selalu machine operator saya bagi dekat lokasi 5 kebanyakannya lah tapi ada yang pakai, ada yang tak ada. So tu masalahnya. Diorang tak ada inisiatif untuk minta saya atau beritahu pada supervisor barang-barang kita ada jadi barang-barang tak kena bayar, cuma minta aje. Kalau perlu tempat tu saya bagi, memang logik saya bagi, tak masalah. Cuma bagi tahu saya cuma keluarkan suara tu bagi tahu Cik Aman saya nak ni sebab tempat ni susah pakai yang macam tu kan. Jadi kita bagi tahu. Boleh So pasal bunyi bising kita dah masuk. Jadi ini untuk sekadar fakta yang nak beritahu pasal bunyi bising tadi memang keseluruhan tempat-tempat yang operasi mesin yang ada semua memang lebih daripada bunyi yang terkawal yang dikawal. Bunyi yang dikawal dalam kilang adalah 82 desibel Jadi sekarang mengatakan rata-rata yang ada lebih daripada 82 desibel. Dan tak langsung kita terdedah pada bunyi bising. Dan tak langsung kita kena pakai alat pendengaran. Boleh semua So ni punya fakta dia lah. Memang dah ada data-data dia. Ini kawasan-kawasan bunyi bising dekat lokasi 5 kalau bekerja. Memang sini waterjet sini dekat kawasan plasma alelah potong ni oxy cutting semua memang bunyi bising. Ni dekat lokasi 154 ini dekat spaninator dengan gansaw tu kan. Ni dekat coil sharing machine lokasi 3 dekat lokasi 4 semua memang bising so itu tempat-tempat yang bunyi bising. Dan ini pasal kekemasan tempat. Jadi ini juga lah kita kerja jangan fikir buat kerja saja bukan robot kita manusia kita ada akal fikiran. Jadi kita gunakan akal tu sebaik yang mungkin bila kita buat kerja selamat kita pun kena buat fikirkan tempat yang selamat, tempat yang selesa kan, yang sihat tu. Jadi janganlah kita sewenang-wenangnya membuang sampah menggata-gata. Ini yang terjadi lah Jadi kesedaran tu masih tapi kurang. Saya tengok especially botol-botol air kita susah, malas nak pergi buang. Jadi masalahnya campak di dalam situ. Masalahnya kenapa? Apa terjadi kalau kita buang ini? Apa jadi? Kita boleh kenakan tindakan compound. Sebab kita dah pernah sekali kena compound oleh pihak majlis bandaran Ini pasal isu nyamuk Aedes tinggi Diorang ambil sampel daripada botol ada air yang bertakung jadi ada nyamuk yang tu tinggi tu. Jadi cara tak langsung kita kena compound itu RM500 cara tak langsung. Ini akibat bukan siapa tindakan daripada dari kita sendiri. Jadi ini saya nak timbulkan kesedaran kepada anda sebagai seorang pekerja dekat dia nak lakukan aktiviti kat sini lah. Jadi kalau boleh elak-elakkan benda-benda sini lah. So ni tentang kekemasan juga di tempat kerja sebab dia boleh memudahkan kepada kita. Kemungkinan kita boleh dapat juga kemalangan, betul tak? Kalau kita jalan tak betul, ni barang-barang yang tak dibuang, tak disusun dengan kemas, boleh menyebabkan anda juga boleh jatuh kemalangan. So ini yang kita nak elakkan. So ini yang saya nak tingkatkan tentang kekemasan pada tahun depan. Jadi ada juga perlaksanaan kekemasan tu pada setiap lokasi. Ingat dan ini pasal COVID-19. Jadi untuk ketahuan kita ada SOP SOP itu adalah kita punya safe operation practice yang perlu kita ikut. Jadi dalam SOP COVID-19 inilah saya cakap tadi pasal penggunaan pelitup dan penjarakan distance tu kan. Ini memang dalam masuk dalam kita punya SOP ada 4.5 tanggungjawab bekerja lah. So ini serap basuh tangan. Jadi penting ni tangan kita ni lah. Jadi kalau anda rasa tak yakin tangan anda tu bersih, jangan pegang di kawasan hidung dan mulut ni sebab tangan kita ni adalah punca segala-galanya. Batang dia virus, betul tak? Jadi dengan virus yang baru ni Omicron yang terlepas orang kan.
Jadi kita tak tahu sampai bila kita akan buat pemantauan COVID-19 punya dan Omicron yang ada. Sebab Omicron ni pun tak ada simptom sekarang. Berbanding dengan COVID, kita boleh nampak lagi simptom ni kan. Tapi yang terbaru ni, virus ni, kita tak ada simptom, tak tahu kena je. Lagi memudaratkan. Jadi kalau kita tak ada sistem imun yang kuat, yang kekuatan sihat tu nak melawan jangkitan virus ni, jadi susah kita nak teruskan perjalanan hidup kita lah, ataupun nak teruskan tugas-tugas seharian dekat tempat kerja. That's why kita ada COVID-19 punya prevention lah, atau kawalan yang perlu diikut oleh kita. So ni jadi kenapa kita kena pakai face shield? So ini untuk orang-orang yang tertumpu pada orang yang loading dan unloading kat warehouse tu, bukan machine operator lah. Machine operator tak perlu pakai yang ini tapi dekat warehouse tu, sebab dia contact dengan orang luar. Bila cakap dengan orang luar, jadi orang luar tu kita tahu dari mana, jadi kita ada potensi kena contact jangkitan virus tu. So tu that's why kita buat pemantauan macam ni, kita pakai face shield. Jadi sekarang visitors datang sini, kita punya memo kita keluarkan is compulsory, tanggungjawab mereka wajib kena adakan face shield bila nak masuk dalam kawasan premises Leong 4. So itu yang perlu pakai face shield dalam COVID-19 ini. So ini yang bukan terkini lah, ini pada bulan Oktober itu hari dah. Kita punya kes-kes COVID-19 banyak dekat customer service, finance, office. Sebab tapi bukan masalah kontak dengan pekerja, yang kena faham. Sini punya COVID-19 punya kes bukan kasus hilang, tapi adalah sebabkan kontak dengan dekat rumah, dekat kawan. Itu tak satu duduk rumah kan, satu rumah, itu masalahnya serumah. Kadang-kadang serumah dengan kawan yang lain daripada hilang lain, ataupun kita satu family, betul tak, dengan ayah, dengan adik-beradik yang bekerja dari tempat lain, dan langsung kita kena ada pendedahan kat situ. Itulah kes-kes yang berlaku dekat Leong 4. Bukannya masalah jangkitan kontak dekat sini hilang, rasa hilang lah. Jadi sebab kita memang dah banyak buat kawalan. That's why lah kita pakai pelitup setiap kawasan sini. Semua kawasan production area kita buat hari-hari, semburan penyakuman, semburan COVID-19 tu lah. Semua kawasan 5 sampai 1, termasuk office ni yang masih dalam ni dan bawah. Yang ini adalah tanggungjawab cleaner lah buat. Tapi dalam production semua kawasan adalah kita punya production sendiri buat. So itu yang kita buat pasal pemantauan pengawalan jangkitan COVID-19. So ni memang tu hari kita buat swab test kan. Jadi tak lama lagi baru dia pejam-pejam kan. Jadi minggu depan dah, betul tak? Dah set masa tak tahu. Saya masa selalu kita buat Selasa atau Rabu jadi minggu depan lah kita akan buat swab test lagi untuk semua pekerja. Harap-harap saya ni kali ni sihat. Kena letak kayu dekat kaki dia. So ni pasal semburan tu swab test. Ini pasal-pasal yang kita buat semua yang ada. Ini semburan sepanjang itu hari kita bagi notis daripada KPM, sebab kes itu ada banyak lebih kurang 20 lebih. Jadi secara terlangsung kita kena notis peringatan daripada KPM kan. Jadi kita buat semburan semua sampai hilang. Sini kos ni saya dah berbelas-belas ribu jadi kita tak nak rugikan duit yang ada lah. Jadi itu that's why kita ada kawalan daripada semua segi lah, daripada kesedaran, daripada pekerja sendiri, untuk elakkan benda-benda macam ni. Nak pastikan tempat kita selamat daripada jangkitan. Okey, so ini pada COVID-19. Dan ini kita sikit pasal tips. Tips nak tingkatkan kesihatan. Termasuk saya lah, saya cakap ni untuk diri saya dan anda juga lah, untuk anda tengoklah sama ada dia perlu ke tidak kan. Tapi at least korang adanya inisiatif untuk jaga diri masing-masing, untuk keselamatan pun dia, untuk kesihatan pun dia. Sebab kita nak kerja jangka panjang, betul tak? Kita tak nak sakit. Sebab kita nak cari rezeki, betul dah, cari duit kan. Kalau kita sakit, rezeki tak ada, duit tak ada lah, susah masalah, kita nak ada masalah. So ni kalau anda lihat kemalangan dah turun, betul tak? Kita dah 10 kan. Jadi masalahnya sekarang bukan masalah kemalangan, masalah kesihatan.
semua pekerja atau semua people di dalam Malaysia ni lah banyak masalah pasal pemakanan. Jadi bila masalah pemakanan, secara langsung banyak penyakit-penyakit yang diorang hadapi lah, lifestyle. Tak? Selalu kencing manis, tekanan darah tinggi, betul tak? Ini yang terjadi yang anda kena dulu masuk tengok diri sendiri. Sama ada aku ni betul-betul sihat ke tidak? Jadi macam mana nak tahu kita sihat? Betul tak? Jadi nak betul sihat, ni saya bagi tips sikit. Kalau kurang-kurangnya anda nampak lah. Okay? Jadi ini tentang macam mana tips nak tingkatkan kesihatan. Especially ada dua yang kita pegang lah untuk tingkatkan COVID-19 ni kan. Especially vitamin C. Saya bukan promote benda tu bukan boleh jangan salah faham kan. Vitamin C bukan boleh bunuh COVID-19, tak ada. Dia tingkatkan kita punya kesihatan. Kekurang-kurangnya tingkatkan imun daripada jangkitan ni. Jadi kurang daripada menghalang. Jadi bila kita imun kita sihat, jadi apa pun kita sesama ke apa, demam ke, jadi kita tak ada masalah. Vitamin C. Sebab keperluan vitamin C memang dia hari-hari perlu. Remember sebab dia perlu pengeluaran vitamin C ni. Kalau kita tak makan sehari kan habis. Sebab dia akan discharge melalui air kencing semua kan. Jadi keperluan tu memang daily, dia memang hari-hari berlaku. Jadi anda nak mana? Nak rokok ke nak vitamin C? Okay. Jadi kalau nak dua-dua tak kisah. Isap rokok pun isap rokok tak kisah kan. Tapi kena ada vitamin C. Sebab itu dalam perokok-perokok tegar heavy smoker kan, penting juga untuk vitamin C sebab paru-paru dia cuci balik cuci balik saluran darah tu anda. Sebab rokok kan ada chemical, 1,000 chemical dalam dia kan, macam-macam chemical ada. Jadi anda nak rokok tak kisah, tak besar, makan vitamin C. Kalau tak anda tak makan, apa jadi? Tanggung diri itulah yang jadi kan. Kalau kita tak fikirkan diri sendiri kan, kita mudaratkan diri sendiri kan. Jadi bila sakit, dia sakit sendiri. Okay, so ini yang kita kena fikirkan lah. Jadi kita nak jadikan kesihatan itu. Yang kedua pasal sakit otot tadi lah. Kedua. Jadi kita fikirkan lah suplemen yang sesuai untuk diri sendiri lah, untuk tingkatkan imun sistem lah. Selain daripada pemakanan harian yang ada lah, kalau ada tak kisahlah, tidak ada sayur-sayuran, buah-buahan yang ada kan, untuk tingkatkan imun. Tapi kalau susah tadi, suplemen itulah sebagai backup. Satu itu penting, vitamin C. Yang kedua, kalsium. Sebab kita selalu sakit otot, stres semua tu kan. Betul tak? Urat saraf selalu sakit. Macam saya gaut. Keadaan dulu kita memang sampai sekarang. Saya dah 2 tahun baru ni pecah rekod 2 tahun tak kena gaut. Dan tu saya lupa saya lupa makan. Saya alergi makan seafood. Jadi seafood. Jadi saya memang alergi tak boleh makan. Tapi saya ingat 2 tahun tak kena, okey lah. Makan kena. Pula tu kan berdiri dalam masuk test tu hari tumbang. Bekak kaki saya bagi dia. Itu masalah masing-masing. Jadi kita cover balik lah. Kita cuba usahakan mencari jalan alternatif untuk kembali pulih kan. Itu lagi cara dia, kita ambil alternatif lah, ambil ubat ataupun suplemen. Jadi ubat ni cuma menahan sakit sementara saja, tapi kita nak rawat selama-lama tu kata ubat kan. Kita cari alternatif. Itulah ciri suplemen yang sesuai untuk dia jangka panjang. Jadi kita tak akan nak always makan ubat saja kan. Itulah cara saya macam itulah, tapi cara anda saya tak tahu. Masing-masing ada cara masing-masing kita fikirkan kat situ lah. So ni data-data yang ada. So ni dapat daripada HR lah. Data-data semua pekerja sakit otot. Jadi saya dah temui beberapa banyak punca-punca utama menyebabkan dia sakit otot. Salah satunya aktiviti manual handling, angkat benda-benda berat kan. Dekat lokasi satu banyak. Pagi ni baru saya buka. Memang besi dia berat. Seorang angkat dia besi yang dia potong tu, rod besi tu dia potong jatuh, dia kena angkat satu-satu dengan kekuatan seorang saja, tapi berat tu lebih daripada sepatutnya yang diangkat. Jadi dia ada conveyor, tak ada meja, tak ada, dia kena angkat. Jadi sakit otot. So itu masalah pertama dekat Leon 5. Ini signifikan lah yang punca segala-galanya. Dan satu lagi tentang pemakanan dia tadi dah. Suplemen dia tak cukup, betul tak? Ataupun lagi satu pasal apa? Pasal minum air. Yang depan tu.
minum air itu kan. Jadi air itu penting Jadi saya pun kadang-kadang terlepas minum air sebab saya kerja sibuk sangat, kadang-kadang kita lupa air kan. Betul tak? Air adalah sebabnya penting sebab dalam tubuh kita adalah 70% air, betul tak? Yang air. Jadi keperluan air itu memang penting untuk segala-galanya sebab dia mengalirkan oksigen dalam badan kita kan. Jadi kalau pengaliran tak sempurna, kita jadi tak sihat. Jadi macam mana nak tahu air? Ada dua jenis air Jenis air yang sihat dan yang boleh minum. Tadi saya lupa nak bawa tadi. Okey. Ni botol dia lah, saya lupa nak bawa tadi. Ni dah satu. Okey. So ni dinamakan air yang boleh minum tapi tak sihat untuk jangka panjang. Ni nama dia air RO, reverse osmosis. Tutup putih. Dia ada dua tutup putih dan biru. Kalau tutup hijau ni adalah air mineral. Okey, faham So ni lah yang nak kita elakkan daripada kita minum air yang tak sihat. Sebab dalam air mineral dia ada mineral. Air RO tak ada mineral. Jadi ini yang kita nak elakkan sebab tak ada mineral, nak bantu kita tingkatkan kesihatan kita. Kalau ada mineral, kalsium ada, magnesium ada, semua fluoride ada untuk tulang kita, dibantu kita. Jadi kita sihat. Jadi pastikan kita minum air yang sihat. Ya, okey. Itu satu kan. Kuantiti air satu lagi. Kuantiti air berapa satu hari ni kena minum? Saya ingatkan diri saya juga kadang-kadang saya tak cukup minum air yang sepatutnya. Berapa? Satu hari berapa liter kita kena minum? 8 liter? 8 gelas. Okey, so itu yang jadi secara amnya, tapi secara tepatnya adalah bergantung pada berat badan. Berat badan kita 1 liter bersamaan 25 kg. Okey, so itu faham 25 kg berat badan boleh cukup, itulah yang secukupnya. Okey, faham bayangkan kalau 50, jadi maksud 2 liter lah. Jadi selalu average kita kena minum dalam lebih kurang 2 ke 3 liter ataupun 3 ke 4 liter, bergantung pada keadaan persekitaran kita. Sebab kalau kadang-kadang panas kan, betul tak? Kita jadi dehidrasi. That's why air itu penting. Sebab kita nak mengelakkan dehidrasi. Bila cakap dehidrasi, kurang air dalam badan, secara tak langsung kita akan pergi pada sakit otot. Sebab itulah air kurang dalam badan, kita sakit otot. Itu salah satu punca jugalah. Kalau minum air yang tak cukup. Itu satu. Contoh lagi saya bagi pasal sakit otot nak kurangkan angin ini dalam badan. Saya bawa juga kesian juga. Walaupun seorang tak apalah. Saya tunjukkan juga pada anda. Tengok tadi 3 orang. Contoh saya bawa lah. Saya ingatkan nak tunjukkan pasal demo pasal untuk keluarkan angin. Ibaratnya dalam air Coca-Cola ni kan, kalau kita kurang kalsium kan, jadi orang banyak gas, banyak berangin badan kan. Kalau angin sakit budak-budak saraf tu, itu tanda-tandanya banyak angin dalam badan. Jadi bila angin banyak badan, macam mana? Sakit kan? Jadi macam mana nak keluarkan angin dalam badan tu? Saya letak kalsium. Kalsium dia akan tarik semua sekali angin yang ada. Jadi itu kita boleh elakkan kita daripada sakit badan dan juga sakit kepala. Tanda-tanda sakit kepala tu salah satu dia. Angin dalam badan tu tak lepas. Bila tak nampak sakit kepala tu, itulah dia banyak fikir, stres semua kan. Jadi angin dah banyak, kita perlu gastrik semua tu, itu salah satu angin dalam badan. Jadi salah satu dia kekurangan kalsium. Kita ambil suplemen kalsium untuk kurangkan stres yang ada tu, dan kita dapat kerja dengan sihat. So itu yang saya nak bagi tahu lah. Minta maaf lah tak dapat. Saya buat tadi saya dah ada suplemen tak bawa. So ni pasal air yang kita minum tadi lah. So ni salah satu pasal COVID-nya yang saya study lah. Saya buat kajian tentang kita nak tingkatkan imun kan. Jadi banyak faktor-faktor yang nak berikan pada kita nak mengelakkan daripada jangkitan virus. Salah satunya tadilah nutrisi yang kita makan tadi, suplemen tu membantu kita kuatkan imun. Jadi kita boleh
elak daripada jangkitan. Selain daripada kita cucuk kan, dah ada cucuk kan, dah dua dos. Jadi yang terkini kita kena ada booster lah lagi, sebab kita Sinovac yang ada tu dah expired dah 3 bulan, dah rasa dah berapa bulan kan sekali kan. Jadi kita kena ada booster, bukan Pfizer ke apa. Jadi kombinasi tu untuk tingkatkan lagi kita punya imun. Ada juga orang-orang yang dah pergi untuk dos yang 3 jadi itu. So ni yang boleh dalam cara untuk kita tingkatkan imun kita lah. Dan ini nutrisi yang ada. Jadi dalam badan kita ada 7 nutrisi yang asas yang perlu kita dapatkan. Kalau kita kekurangan semua ni, habislah kita tak kuat lah. Contohnya yang penting terdekat kata dia cakap vitamin C ni. Vitamin C ni penting lah, dan air. Dua ni penting. Mineral juga. Ini tiga-tiga ni. Jadi tidak selalulah kita tak apa sihat. Semua demam kan. Itu tanda-tanda bila tak nampak sesama tu senang-senang sesama flu tu, itu tanda-tanda kita kekurangan vitamin C. So ini tentang air mineral yang ada lah. Jadi memang ada kalsium, magnesium dalam air tu kan. Jadi kita nampak air warna putih. Tapi kalau kita test air tu, kita nampak air tu berwarna lain-lain. So itu kita boleh nampak air ni lah ikut dia tahap neutral dia lah air ni. Tahap warna dia, warna kuning ni lah berasid kategori ni. Dan ini adalah kategori air RO yang tadi tutup putih tadi lah. Kalau kita buat test, inilah air. Tahap dia lah neutral, asid. Dan 7 yang ke atas ni adalah tahap air mineral yang sihat. So ni salah satu cara nak juga tengok kesihatan anda daripada kuku. Kuku. Kalau nampak dia punya ni keluar banyak ni, maksud dia ada masalah. Anda tak bawa sihat. Kalau di dalam, jadi kita tak perasan selagi ini kajian klinikal lah yang diberitahu lah. Kalau kita nampak di dalam tu, maksudnya kita tahap kesihatan masih lagi yang optimum. Kalau kita nampak putih tu banyak luar tu, terjaga tu. Kita lagi alert pada kita lah. Mungkin ada masalah. Jadi sendiri tahu masalah masing-masing kan. So ni masalah dia. So ini salah satu lain alternatif lah kalau anda rasa tak berpeluang nak buat medical check up ke lah. Ada some company yang ada buat free medical check up. Macam saya dulu ada satu company, saya multinational Jepun Jepun memang dia concern about health. Jadi semua pekerja memang tiap-tiap tahun dikendaki wajib buat medical check up. Bukan yang entitlement yang HR bagi setiap tahun 400 juga. Betul 400 kan? 400 tak, ini beza. Dia memang wajib pada pekerja tu buat medical check up setiap tahun, pastikan anda tak ada masalah. Jadi tahu. Jadi check up lah. So ini ada. Tapi ini adalah alternatif. Kita ada satu yang asas, kita boleh scan. Saya ada mesin ni ada lah kat sini kan. Saya provide servis cuma kepada anda lah. Kalau anda nak lihat anda punya tahap saringan kesihatan anda macam mana. Jadi anda boleh tahu sini ada tempat anda ke mana. Anda ada masalah kurang air ke, ada kurang vitamin ke, semua dia beritahu. Jadi ini salah satu mungkin anda boleh grab lah kalau rasa anda nak. Dia bagi cuma je. Kalau nak boleh telefon, saya boleh buat. Sekejap je, 1 minit je. 60 second. Pegang, then dia scan. Itu. Anda tahu anda punya masalah. So ini pasal yang tadi, masalah ergonomi, pemindahan secara manual ni lah. Jadi pastikan anda bekerja, memang dekat kelas 5 tu angkat besi kan. Jadi anda cara handling tu menggunakan apa, kekuatan lutut macam orang angkat besi tu jangan gunakan pinggang. Jadi anda still young masih lagi muda. Jadi kalau yang above 50, 60 tu pinggang dia dah memang dah kalau tak jaga betul-betul sakit lah Jadi ini anda masih muda lagi, sayangkan pinggang anda. Jangan sampai melaratkan, memudahkan kepada pinggang anda kalau buat kerja hari-hari begini. Ini yang jadi salah satu juga faktor-faktor yang menyumbang kepada sakit otot juga. Bekerja tak berapa mampu, dia angkat paksa juga dengan cara yang salah, sakit otot, sakit pinggang. Itu MC.
Itu yang jadi masalah. Okey, kena faham Guna otot kekuatan otot Betul? Jangan guna macam ni mengukuk lalu angkat. Ada salah. Jangan cakap saya tak beritahu, tak beritahu awal. Dan nanti nampak dalam MC nampak nama anda juga tu. Ini besar masalah ni. Saya cari awak balik. Okey, tanya balik. Kenapa? Okey, dan ini stretching. Sekadar untuk bantu juga anda lah kalau anda rasa kerja dah terlalu lama sangat dalam 2-3 jam, dah fatigue sangat stres sangat anda buat senaman regangkan sendirilah. Jadi anda jadi sekurang dapat bayangkan macam mana dia punya cara buat senaman regangkan baru boleh Okay. So ni untuk pada untuk kurangkan regangan. So ni. Jadi yang ini senaman regangkan ni tak lama lagi bulan Januari ni lah. Saya plan nak letak setiap lokasi. Jadi anda boleh ikut regangan ni ada bila perlu lah. Boleh So ni adalah anda sentiasa sihat. Okey. So ni sebelum kita nak tamat ada sikit beberapa slide. So ini pasal persediaan kecemasan. Jadi dekat kilang kita ada sediakan apa? Orang-orang yang terlatih. ERP saya cakap tadi kalau ada apa-apa minor injury, ada kecederaan, jadi orang-orang inilah yang buat first aid. Dan lagi kita ada peti rawatan yang sepatutnya, yang ini yang ada right ini Jadi jangan campurkan dengan peti ubat. Dekat lokasi 5 ni peti ubat ni adalah ubat terkawal. Saya kontrol jadi maksudnya dekat saya. Jadi kalau sakit kepala ke, sakit nak tahan sakit ke, jumpa saya minta saya tanya dulu. Sebab ini kita tak boleh sewenang-wenang bagi pada pekerja. Sebab dia boleh memudaratkan kalau terlebih dos. Jadi itu saya tak galakkan So ini adalah peti rawatan yang disarankan diletak dalam industri. That's why kita letak peti pertolongan cemas dan tak bercampur dengan ubat-ubat yang ada. Remember dalam peti rawatan cemas tak ada ubat tak ada ubat telan, ubat Panadol semua tak ada dalam sini, semua ada dalam peti ubat. Faham Jadi jangan cari dalam minyak kapak dalam peti rawatan, tak ada. Semua adalah yang sapu ubat kuning kan, plaster semua tu dalam peti rawatan cemas. So itu pasal peti kecemasan dan untuk kebakaran, persediaan kecemasan kalau ada kebakaran atau ada bunyi fire alarm. Jadi untuk lokasi 5 contohlah lokasi 5 kalau nak keluar jadi apa yang tindakan anda perlu lakukan bila alarm ada bunyi betul-betul bunyi. Saya tak tahu harap dijauhkan sebab kita tak pernah buat latihan lagi tapi yang pasti untuk memudahkan fikir secara logik waras, bila ada alarm yang betul-betul keluar, kosongkan bangunan tu. Dekat mana nak berkumpul? Dekat lokasi 5 tu, dekat kawasan parking kereta yang depan tu itulah dekat kawasan perhimpunan. Yang penting keluar daripada bangunan. Faham Keluar daripada bangunan, kita kumpul. Tapi dekat lokasi 1 hingga 4 dia ada tempat-tempat yang disediakan untuk kita berkumpul. So ni dekat lokasi 2, lokasi 3 dan lokasi 4. So dan last sekali nak tulis pasal kesedaran tentang alam sekitar pula sedikit tentang pengurusan sampah. Jadi kita ni pekerja juga, kita ada menghasilkan sampah, betul tak? Kita makan pagi tapau orang plastik yang ada nak masuk dalam tong sampah yang tak kenal ataupun kita buang sewenang-wenang yang saya beritahu tadi. So ini adalah topik pengurusan sampah. Jadi dekat Johor 4 ni ada 3 jenis sampah iaitu sampah biasa, sampah yang dikenali sebagai schedule waste bahan buangan tercemar. Yang tercemar, bila cakap tercemar tu tercemar dengan bahan kimia, chemical tu yang tu, bahan kimia cat-cat yang ada tu, kita tak boleh masuk dalam tong sampah biasa. Remember? Dan kita ada satu lagi bahan buangan yang dikenali sebagai pintar semula. Remember, kita ada 3 jenis bahan buangan. So ni. Dan ini bahan buangan tercemar semua kita akan masuk dalam store yang sedia ada lah. Kita tak boleh sembarangan termasuk dalam tong sampah biasa. Jadi kita ada tong yang disediakan setiap lokasi. Warna biru remember, nampak warna biru ni adalah
bahan buangan tercemar, bukan tong biasa. Tong biasa warna hitam ataupun grey ataupun hijau. Jadi kena tengok warna dan jangan masuk saja suka-suka. Kadang-kadang ada juga pekerja-pekerja yang malas. Kadang leceh, tak sempat membuang tu sampah kan. Jadi dia benda-benda yang contoh macam ni lah, yang kita semula boleh jual botol-botol yang boleh plastik, boleh jual, dia masuk dalam situ. Jadi apa jadi kalau kita bersama dengan bahan buangan tercemar? Kita kena bayar, cas, betul tak? Daripada kita dapat duit, kita kena bayar. Kalau salah tempat dia, betul tak? Jadi jangan salah tempat dia. Masuk tempat yang betul. So ni ini tong-tong dia lah. Jadi kalau dekat yang 4 warna hitam ni adalah tong sampah biasa. Plastik warna ni lah, atau kertas yang ini. Nampak beza warna dia. So ni pun dia punya definasi lah, metal macam mana. Masuk metal apa, masuk kertas ada. Tapi yang pasti dia kertas kita nak buang, kita kena buangkan dia punya benda-benda yang melekat, yang ada dalam makanan misalkan yang ada lah. So itu pasal perusahaan bahan buangan. Dan last tadi pasal topik hygiene. Jadi ini membantu juga kalau kita tak jaga dengan makanan kita pagi-pagi tu kan, kita tapau kan, plastik kita kena masukkan dalam tong sampah yang bertutup jangan masuk yang terbuka macam ni. Sebabnya kenapa? Ada kedatangan haiwan yang dikenali sebagai apa? Tikus. Tikus ni boleh menyebabkan kita punya mesin jadi masalah, shutdown. Sebab dia akan gigit wire yang ada dekat mesin. Bila dia cari makanan ada, tentu kat situ ada mesin, habislah mesin-mesin yang kena gigit. Jadi kat lokasi 5 masa ni masih lagi kurang tikus yang ada sebab dia kawal betul-betul lah. Jadi kena jagalah makanan kalau boleh buang dalam tong sampah yang bertutup. So itu last kali untuk taklimat hari ini. Jadi harap-harap tak dapat 100% masuk dalam sini. Jangan semua masuk sini keluar sini semua. Ini tuan-tuan ada benda-benda yang penting yang boleh anda fikirkan dan boleh apa tak boleh buat ni. Yang penting pasal gigi tadi dah. Ada soalan? Cuba? Tak ada. Kalau tak ada, kita boleh tamatkan kita punya taklimat hari ini. Terima kasih. Silakan. Silakan. Terima kasih.